Nama aku Maisara. Waktu sekolah dulu, aku ada seorang kawan baik bernama Hafiz. Kami memang baik since tingkatan 3 lagi. Dia seorang je panggil aku Rara sebab nak lain dari orang lain. Baru dia rasa special dan nampak manja. Aku pun tak faham maksud dia masa tu. Waktu tu aku tak tahu langsung yang rupanya kawan baik aku ada simpan perasaan ke aku. Dia cuma luar waktu kami tingkatan 5 sebab katanya takut lepas ni dah susah nak jumpa. Yelah, walaupun sekampung, maybe aku dapat tawaran belajar tempat lain. Dia pun ke tempat lain kan. So masa tu memang aku terkedu gila lah sebab aku langsung tak sangka perkara tu. Dia minta aku terima dia. Well, aku terimalah sebab aku fikir kawan baik kan. Mesti dah faham perangai aku macam mana. Tapi rupanya aku silap. Aku terima dia lepas je kami habis SPM. Tapi bercinta dengan kawan baik taklah seindah yang disangkakan. Aku expect dia faham aku, tapi rupanya aku yang tak boleh faham dia. Dia jenis mengongkong. And banyaklah perkara annoying yang dia buat yang menyebabkan aku meluat untuk teruskan hubungan as girlfriend boyfriend dengan kawan baik aku. So, dalam 3 minggu je aku rasa aku terima dia dan aku minta clash. Sebab aku lagi seronok ada dia sebagai kawan dari boyfriend. Banyaklah teks Melayu yang aku dapat dari Hafiz supaya aku tak tinggalkan dia. Tapi sungguh aku tak boleh. Aku tak boleh nak anggap kawan baik aku lebih dari kawan. Paksalah hati ni macam mana pun, dia tetap kawan aku. Takkan boleh lebih dari limit itu. Dan dipendekkan cerita, aku dapat tawaran belajar kat selatan tanah air. Kawan aku tu pun aku dah block dari semua akaun sosial yang aku ada. So aku dah hilang seorang kawan baik. Kami memang totally lost contact. Dia pun masa tu kerja kat KL aku rasa. 3 tahun aku belajar, adalah juga bercinta seorang dua tapi tak tahan lama. Aku tak tahu kenapa dengan lelaki ni aku cepat naik angin. Pantang ditanya apa yang aku nak buat, aku nak pergi mana-mana, mesti aku melenting. Lepas tu aku suka marah tak tentu pasal. Seriously, aku tak faham juga dengan diri aku. Bukan aku tak sayang relationship aku, tapi macam ada something dalam diri aku yang aku sendiri tak pasti apa. Menolak kehadiran insan-insan yang bergelar boyfriend ni. Tak tahulah aku patut bersyukur atau patut sedih. Dipendekkan cerita lagi, aku habis belajar dan aku jumpa balik kawan aku kat kedai aku. Oh, mama aku ada kedai runcit. So habis belajar aku jadi cashier, tak bertauliah lah tolong mama aku jaga kedai. Bila jumpa Hafiz, aku jadi excited ya Robi. Sekarang dia dah jadi polis. Rupanya dalam kami lost contact tu, dia dapat tawaran ke Pulapol. Oh, abang polis rupanya best friend ku. So kami decide lah nak keluar pergi makan-makan sebab lama gila kan tak jumpa. Cerita zaman sekolah lepas memang aku lupakan macam tu je. Tapi tidak bagi Hafiz. Oh no, katanya dia masih berharapkan aku. Perasaannya sama macam zaman sekolah dulu, tak pernah berubah. Okey, terkejut 2 kali. Dah lah muka aku ni buruk kalau terkejut. Dia cakap kalau dulu aku tolak dia mungkin sebab kami masih muda, masih tak matang. Sekarang katanya kami berdua dah besar, umur pun dah angka 2 di depan. So dah boleh fikir baik buruk. Jadi dia ajak aku declare untuk kali yang keduanya. Dipendekkan cerita, aku terima lepas 2 minggu berfikir. Namun ku sangka panas hingga ke petang. Rupanya hujan di tengah hari. Cewah. Hubungan kami cuma bertahan 2 bulan sebab perangai Hafiz memang tak berubah. Cemburu dia, baran dia, sikap tak percaya dia buat aku tak boleh tahan lama. Aku pernah kena tampar sampai pecah bibir aku sebab aku approve lelaki kat FB. Aku kenal lelaki tu, sama tempat aku belajar, cuma tak pernah bertegur. Memang perangai Hafiz suka check phone aku. Aku pun tak kisah sebab aku tak ada apa yang nak disorotkan. Masa tu kami baru lepas makan. Hafiz suruh aku try kereta sebab katanya dia nak rehat tapi dia nak check phone aku. Dia baca messenger kat FB terus dia minta aku ketepikan kereta. Bersoal jawab lah aku dengan dia sebab mamat tu mengada chat hi, thank you, approve je pun. Terus tangan dia naik kat muka aku. Bapa aku pun tak pernah naik tangan tahu kat muka aku.
aku jadi takut dengan dia. Balik tu aku text dia, aku minta clash. Reaksi dia, of course lah, mengamuk sakan. Ugut nak tembak aku lah, nak simbat asyik kat muka aku lah. Tapi aku buat tak tahu je. Aku block WhatsApp and call dia. Tapi aku lupa nak block dia kat FB. Dia chat aku kat FB, suatu hari nanti dia akan pastikan aku melutut meraya minta dia terima aku. Lepas dari tu dia senyap. Langsung sepi antara kami. Aku teruskan hidup macam biasa. Tapi lepas 2 minggu, tiba-tiba aku rindukan Hafiz. Perasaan rindu yang terlalu kuat. Aku sendiri tak tahu nak terangkan macam mana. Aku unblock dia, aku text dia, aku WhatsApp dia, aku call dia, tapi satu pun tak berbalas. Seksa masa tu Allah je yang faham. Memang seksa. Lepas seminggu usaha aku untuk kontak dia, akhirnya dia jawab. Tapi hamba gila jawapan. Macam dia langsung tak ada perasaan ke aku. Aku malu, aku sedih dapat respon macam tu sebab aku tak pernah terheki-heki kat orang sebelum ni. Aku cakap kat adik aku, ambil phone aku ni. Aku minta adik aku sorok kat mana-mana, jangan sampai aku jumpa. Aku off lepas seminggu, aku minta balik. Dalam seminggu hidup tanpa phone, aku ingatkan aku boleh tenang. Rupanya aku makin gelisah. Tidur, makan, mandi, kerja, semuanya Hafiz. Sampai malam aku selalu menangis teringatkan dia. Aku cuba minta phone aku ke adik aku, tapi dia duduk asrama. So maknanya lagi seminggu dia balik lah baru aku dapat phone tu. Aku tak pernah bagi tahu sesiapa hal ni, termasuklah mama ayah aku sendiri. Tapi aku rasa bukan aku yang menangis tau. Aku tak reti nak terang macam mana. Dalam masa tu juga aku selalu rasa seram sejuk, meremang bulu roma. Aku selalu rasa diperhatikan. Kadang-kadang aku nampak kelibat macam mawas. Kadang-kadang aku nampak perempuan rambut panjang. Tapi aku abaikan semua tu. Sebab masa tu dalam fikiran aku cuma ada Hafiz. Aku nak Hafiz. Sampailah dia aku balik weekend tu, aku minta phone kat dia. Berderet WhatsApp aku terima dari Hafiz. Dia marah-marah aku. Dia tanya kenapa aku abaikan dia, kenapa aku tak sayang dia. Aku terus call dia minta maaf, merayu-rayu supaya dia tak tinggalkan aku. Aku jadi makin tak terurus. Orang pertama yang perasan perubahan aku ialah mama aku. Sebab jelas sangat aku macam orang tak cukup tidur. Sebab mata aku sembab gila. Tak cukup makan, mandi pun sekadar buat syarat je. Masa selebihnya memang aku akan menghadap phone melayan Hafiz. Apa aku buat, even aku pakai baju warna apa hari ni pun, aku akan bagi tahu dia yang mana perkara tu paling aku benci nak buat satu masa dulu. Hidup aku seolah-olah hanya untuk Hafiz. Solat aku jangan cakap lah. Aku solat kat ruang depan. Tapi solat aku hanyalah sekadar perbuatan sahaja. Time rukuk aku rukuk, tapi bacaan rukuk aku tak baca. Al-Fatihah pun aku tak baca. Berdosanya aku dengan Allah. Tapi aku tak tahu kenapa aku jadi lupa bacaan solat. Aku jadi benci nak solat. Dan aku tak kisah pun pasal tu sebab dalam fikiran aku hanyalah Hafiz. Sampai satu tahap aku bergaduh besar dengan mama aku kat kedai Mi. Puncanya mama tegur aku terlalu relik pegang phone melayan Hafiz sampai customer nak bayar pun aku buat tak tahu. Aku tinggi suara kat mama. Aku kata, ini urusan Along. Mama jangan sibuk nak tahu. Ya Allah, ampunkan aku kerana derhaka kat mama. Sungguh aku tak sedar apa yang aku buat. Hati aku jadi panas dengan semua orang. Lepas aku marah mama, aku balik rumah. Menangis-nangis aku call Hafiz. Hafiz suruh sabar. Masa tu aku rasa Hafiz seorang je yang sayang aku. Aku betul nak Hafiz. Malam tu aku dimimpi aku dengan seorang pakcik tua botak. Pakcik tu hidang aku macam-macam makanan. Aku makan semahu-mahunya. Hafiz ada, tapi dia cuma tengok je aku makan sambil senyum. Aku nampak makhluk-makhluk yang selama ni aku selalu nampak kelibat mereka kat rumah. Satu tu badan dia besar, muka dia macam babun, tapi hidung dia macam kizir. Kuku dia hitam panjang, jalan macam monyet. Lepas tu perempuan rambut panjang. Dia tak ada muka, hidung tak ada, mata tak ada, mulut pun tak ada. Tapi yang peliknya, aku langsung tak takut dengan diorang. Lepas tu aku tak ingat dah mimpi tu. Aku terjaga dan dalam aku mamai tu,
aku ternampak dua makhluk tu dalam bilik aku. Yang macam mawas luar bilik tengok aku dari tingkap. Yang perempuan rambut panjang hujung katil aku. Tapi aku terlalu mengantuk, so aku abaikan. Banyak lagi mimpi mengarut yang aku dapat tahu, tapi aku skip je lah. Pagi tu aku bangun macam biasa. Masa nak ke dapur, aku dengar mama cakap dalam phone. Katanya nak bawa aku berubat esok sebab perangai aku dah lain sangat. Aku dengar, aku terus panas hati. Aku masuk semula bilik. Aku maki mama macam-macam tapi dalam hati je lah. Aku sedih, aku marah sebab mama suka sangat nak campur urusan aku. Hari tu aku berlagak biasa macam tak ada apa berlaku. Cuma aku dengan mama memang tak bertegur. Start masuk maghrib, aku tengking mama lagi sebab mama suruh aku solat maghrib. Aku hempas pintu, aku kunci. Lepas tu mama mengaji kuat-kuat. Aku menjerit suruh mama diam. Tapi sumpah, aku tak rasa tu aku. Aku sedih tapi aku panas hati. Boleh tak korang bayangkan macam mana? Malam tu aku tunggu semua orang tidur. Aku capai kunci, aku lari rumah. Aku nak pergi jumpa Hafiz. Bayangkan, aku sehelai sepinggang pukul pagi buta dalam awal pukul 4 pagi. Aku drive pergi KL seorang-seorang. Yang aku capai cuma wallet. Garaj kereta pula kat belakang rumah memang tak sedarlah orang tua aku. Aku tak tahu kenapa hari tu macam mudah je segala urusan aku. Nak keluar rumah senang, nak cari kunci senang sebab semua aku buat dalam gelap kan. Biasa kunci kereta semua ayah letak dalam bilik, tapi elok je ada kunci highlight atas meja. Macam nak memudahkan betul urusan aku. Pintu garaj yang bunyi crack kuat gila tu pun pagi tu tak berbunyi. Aku tak fikir panjang, terus drive pergi KL. Aku takut tapi aku gagalkan juga. Macam mana something yang diorang aku buat semua tu. Ibarat aku buat semua tu dalam keadaan separa sedar. Jasad aku je yang bergerak, tapi fikiran aku, akal aku ada benda lain yang kawan. Tapi sepanjang perjalanan aku ke KL, aku rasa macam aku diiringi tau. Aku nampak pokok-pokok bergerak macam ada berut melompat-lompat. Memula aku fikir mungkinlah berut kan. Tapi takkan sepanjang jalan berut tu nak follow aku. Kat highway pun sama. Ada aku pandang pokok je, mesti pokok tu bergegar macam ada benda bergayut. Dan driver pagi kan, of course lah kita mengantuk. Aku cuma letak macam tu je tangan aku kat steering. Tapi yang kawal steering bukan aku. Boleh bayangkan tak? Lepas dari terowong yang RNR Genting Sempah tu kan, jalan ni turun bukit, ambil belok sikit. Masa tu aku dah memang tak boleh handle mengantuk. Tangan aku sebelah je kat steering. Sikit lagi nak langgar pembagi jalan tu, tapi aku rasa ada something yang tolak Hilux tu balik semua ke jalan. Boleh tak bayangkan? Aku terkejut, tapi entahlah, masa tu tak ada rasa takut langsung. Cuma dah nak sampai Tua Gombak, aku tiba-tiba macam tersedar apa yang aku buat. Aku dah start panik. Aku macam dah boleh berfikir dengan waras apa yang aku buat. Aku takut. Takut yang amat. Elok je lepas sorong smart tag tu, azan subuh dari radio. Aku pull over highlight, aku cari handphone. Aku takut yang tak amat sangat. Aku baru sedar aku kat mana, sedangkan aku tak tahu langsung jalan nak ke KL tu. Aku call mama sambil nangis terasa-asa. Tapi ayah angkat. Ayah kata aku makin teruk, budak tu makin berani. Ayah marah, tapi bukan marah aku. Aku pun tak faham apa yang ayah kata. Dan ayah suruh aku buka sikit tingkap, matikan Hilux dan cabut kunci, campak dalam semak. Aku buat apa yang ayah suruh, walaupun aku takut yang tak amat sangat. Ayah suruh aku tunggu situ, jangan pergi mana-mana. Habis azan subuh, aku start panas balik. Aku maki diri aku, kenapa aku bodoh sangat pergi call ayah. Aku mengamuk macam nak gila dalam kereta. Aku nak cari Hafiz, tapi kunci Hilux tak ada. So baru aku faham kenapa ayah suruh aku campak kunci Hilux dalam semak. Tak sampai 2 jam, ayah sampai dengan pakcik-pakcik jiran kawasan rumah aku. Hai, laju betul bapak aku drive. Aku kunci kereta dari dalam. Aku tak nak jumpa ayah, tapi rupanya ayah bawa kunci pendua Hilux. Aku meronta-ronta tak nak keluar dari Hilux.
Aku maki ayah, aku ludah ayah. Aku kata ayah ni dah kacau rancangan aku. Dan ayah pikul aku masuk dalam kereta lagi satu. Dalam kereta tu pasal ayat-ayat Al-Quran. Aku meronta, tendang dashboard, tendang kerusi, tendang steering. Yang pegang aku pun tak termampu nak kawal sebab tenaga aku kuat gila masa tu. Last sekali, bapak aku sumbek mula aku dengan air mineral. Tak tahulah air Yasin ke air yang dah dibaca ayat suci ke. Lepas tu elok je aku tenang. Masa tu aku dengar ayah kata kena bawa sekarang juga, bla bla bla. Aku dah tak faham sebab aku dah tertidur masa tu. Aku celik mata, aku nampak sawah pagi. So aku rasa ayah dengan mama bawa aku berubat ke Kedah. Sebab slang orang sana pun slang Kedah, tapi tak pekat sangat. Tukang berubatnya ustazah rasanya. Aku dibawa dalam satu bilik. Ustazah tu tanggalkan pakaian, tukar dengan pakaian lain. Lepas tu dia selimutkan aku dengan satu kain batik lepas. Mula-mula aku rasa nyaman, selesa, tapi tu tak lama. Aku rasa kain tu makin panas and macam melekat kat badan aku. Macam kain batik basah melekat ke badan kita bila kita mandi kan. Aku dah start meronta. Aku sedar semua apa yang terjadi, tapi aku tak mampu nak kawal. Aku start maki hamun semua orang dalam bahasa Thai. Yang ni mama cerita sebab aku dah tak sedar diri. Sekejap aku menari macam tariannya pakai topeng barongan tu. Tahu tak? Sekejap kan aku duduk bersila, tangan kiri kanan aku lekapkan macam Tok Cha tengah berdoa sambil baca apa entah ngarut-ngarut dalam bahasa Thai pekat. Sekejap pula aku melompat macam nak bersilat. Kata mama ada satu makhluk bercangkung kat bahu aku. Badan dia kurus memanjang. Bila dia mencangkung macam tu, nampak kepala lutut dia lagi tinggi dari kepala dia. Aku dengan makhluk tu macam berganding bahu bila bersilat dan menari. Ustazah tu biarkan je semua perlakuan aku sambil baca ayat-ayat suci Al-Quran. Sampailah kain batik tu melerut dengan sendirinya dari badan aku. Masa tu aku dah sedar sikit. Aku rasa haus dan letih yang tak amat sangat. Aku panggil mama, tapi ustazah tu larang mama menyahut. Aku renung ustazah tu, tapi aku rasa tu bukan aku. Aku sendiri dapat rasa ada benda lain dalam badan aku. Dan aku pandang mama semula. Sakit sangat biji mata aku masa tu, sebab renungan tu macam terbahagi dua. Satu aku, satu lagi makhluk yang tak dapat dikenal pasti. Aku rasa terkurung dalam badan sendiri. Bila aku sendiri yang menangis, benda yang tumpang badan aku gelak ketawa. Sebab tu mama kata aku macam orang gila. Dalam ketawa mengilai aku boleh menangis, lepas tu sambung ketawa balik. Aku tunjuk seorang-seorang yang ada dalam bilik tu sambil memaki dalam bahasa Thai. Sampai turn mama aku diam. Aku pergi dekat mama, tapi dengan mama aku bahasa Melayu. Aku bagi amaran kat mama. Dia milik aku. Kau usahalah macam mana, satu hari nanti dia akan jadi milik aku. Kau jangan campur urusan aku. Ni based on apa yang mama cerita. Suara aku masa tu jadi sebiji macam suara Hafiz. Dengan air liur aku meleleh-leleh macam dalam cerita Alif dalam tujuh dimensi tu ha. Lepas tu aku baca mentera apa entah depan mama, tapi tak sempat nak habiskan. Ustazah tu libas badan aku gunakan batik. Sakitnya Tuhan je lah yang tahu. Aku panggil mama, menyuruh mama dengan perlahan minta simpati mama. Yang tu memang aku. Walaupun aku tahu ustazah tu libas benda lain, tapi aku turut terkesan sakit pedih libasan kain tu. Lepas tu bermulalah sesi melibas ustazah tu kat badan aku. Sakitnya nyarobih, berbirat belakang aku macam kena libas dengan rotan. Tapi aku makin agresif. The rest aku dah tak ingat, sebab aku memang totally dah kena rasuk kot. Mama pun tak nak cerita. Sampailah satu tahap aku rasa sakit kat ibu jari kaki. Rupanya aku dah lemah masa kena libas tu. Dan ada ustaz pula sambung kerja ustazah tu, sebab ustazah tu dah sakit tulang rusuk kena tendang dengan aku. Mula-mula aku gelakkan je, tapi lama-kelamaan aku rasa badan aku macam terbekar. Sakit ya Allah, tak tergambar dengan kata-kata. Hanya yang pernah merasai tahu macam mana rasanya.
Part ni pun aku dah tak ingat sangat. Mama pun bila aku desak, dia tak nak cerita. Bila ustaz satu ambil alih, ustaz satu bersemuka dengan jembalang yang macam buruk dan perempuan rambut panjang tu. Yang part tu aku tak tahu cerita. Maaf. Tapi bila nak endingnya baru aku sedar dia sikit. Tapi masih bukan aku yang kawal badan aku. Aku nampak macam ustaz tu cucuk hujung keris kat ibu jari aku. Aku menjerit. Punya kuat. Sampai esoknya tu aku dah tak ada suara langsung. Aku rasa something cuba bergerak keluar dari badan aku. Urat-urat darah ni bergetar kuat. Lepas tu aku dah tak ingat apa. Aku terdengar sayup-sayup je ustaz tu kata ada lagi yang tinggal dalam perut dia. Aku tak sedar pun tak lama. Perut aku bergelodak masa aku tengah baring tu. Aku nak bangun tapi tak terdaya. Aku buka mata, aku cuba panggil mama tapi suara aku tak keluar. Aku nak bangun sendiri tapi macam ada orang pegang tangan aku tak kasi bangun. Masa tu tertiba aku terfikir nak istighfar. Tak tahu dari mana, memang tertiba je aku istighfar dalam hati. Sebab mulut aku memang terkunci dan elok ustaz tu pandang aku. Tapi dia pandang dalam marah. Dia ambil garam ke apa entah, lepas tu baca-baca sikit, ustaz tu jerit, lepaskan. Dan barulah aku rasa ringan badan aku. Tak ada lagi yang memegang. Terus bangun cakap kat mama nak muntah. Rupanya ustaz tu dah sediakan besen kosong kat sebelah aku. Terus aku muntah warna hitam coklat. Pekat isi dia macam bertanah. Aku nampak macam sayap lipas pun ada kat situ. Penat. Serius penat. Mengeluarkan segala benda kotor dalam perut aku. Dan penghabisannya ulat. Banyak ulat hidup keluar. Gelinya ya Allah, sebab aku rasa ulat tu menguik-nguik dalam mulut aku. Bau busuk tak payah kata lah. Last kali aku muntah yang normal sebab bau busuk sangat. Dan selesai. 2 hari aku tertidur tanpa makan. Aku cuma bangun, minum air, buang air. Mandi, solat, semua tak. Dosanya aku ya Tuhan. Tapi aku memang terlampau penat sampai tak sedar diri. Kadang-kadang pun mama yang suapkan air dalam mulut aku sambil mata aku terpejam. Dan adalah rawatan susulan dalam 3 kali jugalah aku berulang ke Kedah tu nak kasi buang habis. Last rawatan tu ustaz tu cerita kat aku yang sebenarnya aku kena dah lama. Dari zaman aku belajar lagi. Sebab tu hubungan aku dengan orang lain sentiasa panas. Ada orang dengki. Dia tak nak tengok aku bahagia dengan orang lain. Dan ustaz-ustazah tu suruh aku berhati-hati sebab lelaki ni dendam dia sangat kuat. Dia bencikan mama aku sebab mama aku selalu doakan aku sentiasa dalam lindungan Allah SWT. Doa mama tu lah yang melambatkan kerja-kerja sihir dia. Tak sangkanya kawan aku sanggup buat aku macam ni. Alhamdulillah, sekarang aku dah bebas dari sihir dia. Maybe lah sebab kadang-kadang aku still rasa macam ada something yang masih perhatikan aku. Lepas dari tu, ayah matikan semua akaun sosial aku, rampas phone aku. Memang aku lost contact dengan Hafiz. Hafiz pula bila cuti masih lagi tak malu datang kedai. Macam tak ada salah apa pun yang dia buat. Mama dengan ayah tak sampai hati nak halau sebab kat situ kami je yang buka kedai runcit. Mak ayah dia pula memang baik dengan keluarga kami. Dia siap tanya mama lagi macam mana keadaan aku dengan senyum sinis. Mama cerita. Mama kata mama tak boleh bayangkan kalau dia jadi menantu mama. Dan dalam 2 bulan jugalah baru ayah bagi phone aku. Tapi tukar nombor lain. Dalam 2 minggu pakai aku dapat WhatsApp dari Hafiz. Serius, aku nak menangis sebab aku takut dari mana dia dapat nombor aku. Sebab nombor tu family aku je yang tahu. Kata dia sampai mati pun Hafiz takkan lepaskan Rara. Rara boleh lari, tapi ingat, ini Hafiz. Kalau Hafiz tak boleh dapat Rara, and Rara memang tekad tak nak terima Hafiz, Rara jangan berangan nak bahagia dengan orang lain. Tak dapat cara halus, Hafiz guna cara kasar. Ayat ni macam klise kan, tapi ini benar. So,
Apa aku nak buat sekarang? Korang rasa? Tolonglah aku.